Hello guys and welcome back to Nick Tech Channel. Jadi video hari ini saya akan sambung buat PC. Sebab 3 video saya tidak buat PC. Last video saya buat keyboard, last video tu saya buat saya punya setup, dan video yang satu lagi tu saya explain lah pasal bottleneck. Jadi memang lama saya tidak buat PC lah. Jadi hari ini saya akan sambung buat PC tapi dengan budget yang tinggi, yaitu Rp2.400. Dan semua barang-barang yang saya dapat ni ialah daripada Shopee. Jadi kalau kamu interested, stay tune. Sebab hari ini saya akan buat PC yang padu dia punya spek, tapi ada satu komponen yang bikin keliru. Yang pertama kali ialah kita punya CPU. Jadi CPU yang saya pilih untuk ini build ialah the Ryzen 5 7500X. Jadi ini ialah dry version lah. Dia tiada kotak retail box dan juga tiada cooler included. Hanya ini. Kenapa? Sebab dia lagi murah lah. Kalau banding kita beli yang full box. Ini brand new nih. Dia bukan second hand. Tapi dia tray. Dan ini CPU ialah Zen 4 dan juga AM5. Apa maksudnya tuh? Maksud dia yang pertama, perbezaan ini dengan CPU Ryzen AM4, dia punya pin bukan di sini. Pin dia ialah di motherboard yang nanti saya kasih tunjuk. Tapi di sini dia macam style Intel sudah, Intel punya CPU. Di mana dia flat, dia tidak apa-apa. Dia ada kontak aja supaya dapat connect ke motherboard. Jadi ini baguslah kerana dia akan protect kita punya CPU lagi bagus kalau tiba-tiba jatuh kah atau macam kita accidentally touch dia punya pin kalau macam di M4. Tapi untuk yang ini M5, oke lah, dia tidak pin. Untuk spek pula ini CPU ada 6 core dan juga 12 threads. Jadi semua itu core tu yang 6 core tu ya ialah Zen 4. Dan untuk dia punya speed pula, ini punya base speed ialah 3.7 GHz dan dia punya boost ialah 5 GHz. Dan dia punya TDP pula tidak banyak, hanya 65 watt. Jadi ini ialah macam memang entry level punya CPU lah yang di M5 punya platform. Selain daripada itu, kalau kamu perasan dia ni yang F lah. Kalau tadi itu saya cakap 7500F. F tu bermaksud dia tiada integrated graphic. Bermaksud kamu memerlukan GPU kalau kamu mau guna ini CPU. Kamu tidak boleh cocok kamu punya PC kalau tidak GPU, ini tidak akan keluar apa-apa display. Alright, jadi untuk pair kita punya CPU ialah ni lah, iaitu motherboard daripada Gigabyte dan dia punya chipset ialah A620. Specifically ini ialah Gigabyte A620M HD5. Dan ini motherboard of course ialah M5 punya socket. Saya memerlukan M5 punya socket untuk menggunakan kita punya CPU. Dan ini punya motherboard hanya support M5 punya CPU je lah. Kamu tidak boleh guna M4 punya CPU. Bermaksud motherboard hanya boleh support Ryzen 7000, 8000 dan juga Ryzen 9000. Jadi yang M4 punya CPU itu memang kamu perlu beli M4 punya motherboard lah, tidak boleh ini. Di motherboard juga mempunyai 2 RAM slot yaitu DDR5 dan juga dia support 1 NVMe SSD dan dia punya speed ialah PCIe Gen 4. Dan ini ialah dia punya ports. Jadi macam saya cakap, memang ini M5 lah. Dia memang beza berbanding M4 punya motherboard. Yang paling ketara yang kita boleh tengok ialah dia punya socket. Socket untuk ini punya motherboard yang M5 ni, di sini ada dia punya pin. Kalau kamu pernah nampak Intel punya motherboard yang ada pin tu memang macam itu juga. Kalau M4 pula dia menggunakan tiada pin. Dia punya pin di CPU. Alright, next ialah kita punya RAM. Jadi ini ialah RAM daripada Kingston. Specifically ialah Kingston Fury Beast dan ini ialah DDR5. Dan dia punya spek ialah 16GB. Jadi ada dua sini, 8GB, 8GB dan dia punya speed ialah 5200 mega transfer dan dia punya CL timing pula ialah CL40. Jadi untuk ini RAM pula, harga masa saya beli ni sama harga yang sekarang, masa yang saya upload ni video lah, berbeza. Saya beli ni last month, bulan 10. Masa tu harga DDR4 dan juga DDR5, harga itu RAM bukan sangat murah lah, tapi mampu milik. Dulu harga DDR4 boleh kita dapat 3200 MHz dengan harga 140 ke 120. Jadi itu untuk DDR4. DDR5 pula 240 lah begitu, 200 lebih. Sekarang kalau kamu mau beli DDR4 dan juga DDR5 sangat mahal. Untuk DDR4 boleh sampai RM200 lebih untuk spek yang biasa. DDR5 pula pun sama, sangat mahal. Belum pasti lagi in the future CPU ataupun GPU mahal, tapi untuk sekarang memang RAM sangat mahal. Jadi RAM kita sudah pasang, sekarang kita ke kita punya
SSD. Jadi ini SSD ialah NVMe, specifically daripada brand sama juga daripada brand Kingston, dan ini ialah Kingston NV3. Dan dia punya capacity ialah, kalau mau nampak di sini, ialah 500GB. Sebab ini je yang saya boleh kasih masuk. Boleh juga 1TB, tapi kita akan limpas kita punya budget lah, ataupun paksa kita kasih downgrade kita punya komponen yang lain. Itu saya tidak mau. 500GB memang cukup, tapi 2 ke 3 game je yang boleh masuk. Jadi kalau kamu mau upgrade, boleh saja. Kenapa saya pilih ini SSD? Sebab ini SSD yang paling murah dengan speed yang compatible dengan kita punya motherboard, iaitu ini ialah PCIe Gen 4x4. Sebab kita punya motherboard pun PCIe Gen 4x4, dan ini punya SSD kita boleh take fully advantage lah dia punya speed. Tapi memang ada mahal sedikit lah berbanding kalau kita banding dengan Gen 3 punya SSD. Alright, jadi sebelum kita kasih masuk kita punya motherboard di kita punya casing, kita mau pasang dulu kita punya cooler. Jadi cooler yang saya pilih ni ialah ini, iaitu daripada brand Thermalright, specifically Thermalright Assassin X 120 Refine. Jadi ini CPU cooler ni ialah tower cooler lah. Kalau boleh nampak dia macam style tower, dan dia punya fan ialah ni, iaitu bersaiz 120mm. Jadi ini fan ada satu je lah. Jadi macam ni lah dia punya bentuk kalau kita sudah pasang di casing. Jadi kalau kamu pernah tengok video saya, memang ini saja yang saya akan guna kalau saya on a budget. Sebab ini punya CPU cooler memang one of the best budget cooler lah, kerana dia punya TDP dan dia punya price. Dia punya price yang ini tidak sampai 70-80 ringgit lah. Tetapi dia punya performance sangat-sangat bagus kerana dia boleh support high TDP punya CPU. Bermaksud bukan je kita boleh pay ni dengan Ryzen 5. Kita boleh guna ini cooler kalau kita upgrade ke Ryzen 7 ataupun Ryzen 9. Kerana max TDP untuk ini CPU cooler ialah, kalau tidak silap, mau dekat 200 lebih kah TDP. Kalau untuk Ryzen 7 sama Ryzen 9 dia punya TDP 100 lebih je, 100 berapa tu, 120 kah kalau tidak silap. Dan ini dapat kasih cool dia, dan harga dia pun mampu milik. Jadi kalau kamu mau yang CPU cooler yang bagus dan yang tidak perlu lagi kamu upgrade, kalau kamu upgrade kamu punya CPU, ini memang saya sangat-sangat recommend. Tapi memang dia punya design simple je. Memang dia punya fan tidak RGB, dia punya design pun memang hitam dan silver saja. Tapi for the price, kamu tidak boleh komplain juga lah kan. Sebab tiada lagi brand lain selain Thermalright yang boleh kasih offer performance dan price yang macam ini. Ini saja yang sebenarnya saya cari di Shopee. Alright, jadi kita punya motherboard semua kita sudah prep. Kita punya CPU, kita punya RAM, kita punya SSD, dan juga lastly kita punya CPU cooler, semua di kita punya motherboard. Jadi sekarang kita mau kasih masuk ni motherboard ke casing kita. So, mari kita unbox kita punya casing. Alright, jadi ini ialah casing yang kita akan guna, iaitu daripada brand Gaming Freak. Dan ini ialah Gaming Freak P2 Storm, dia punya nama lah. Jadi ini ialah M-ATX casing. Kamu boleh kasih muat ITX pun boleh, dan juga M-ATX. Dan ini casing juga include 4 RGB fan lah. Jadi ini memang optional, kamu boleh beli yang tidak kena include ataupun kena include. Ini saya beli sebab ini dia lagi murah lah banding kalau saya beli daripada kedai lain. Dan juga ini ialah ARGB. Selain daripada itu, dia punya side panel ialah tempered glass, jadi kamu perlu hati-hati lah. Dan depan dia ini ialah mesh. Ini casing pula boleh kasih muat GPU yang panjang sampailah 390mm. Jadi lebih daripada itu memang tidak muat. Cooler pula, tower cooler yang boleh kita kasih muat, dia punya tinggi ialah 166mm sahaja. Jadi kamu perlu beli cooler tower yang boleh muat lah dan dia punya specification. Dan untuk fan pula, di depan boleh muat 3 120mm, di atas pun 3 120mm, dan di belakang 1 sahaja. Jadi kita ada 4 je fan, jadi saya akan taruh 3 di depan dan 1 di belakang. Ini casing juga boleh muat juga lah SSD, SATA, dan juga hard drive. Di antara kamu boleh kasih muat 2 SATA SSD ataupun 1 hard drive, ataupun 2 hard drive dan 1 SATA SSD. Dan ini ialah dia punya I/O ports. Jadi mari kita kasih masuk motherboard kita dalam ini casing.
Alright, jadi untuk kita punya power supply, saya pilih ini, yaitu daripada brand Aigo. Dan ini ialah Aigo GP650, yaitu ATX power supply. Dan dia punya specification pula, macam kamu nampak di sini, 650 watts lah dia punya wattage. Selain daripada itu, rating ini power supply ialah 80 plus swag. Dia 80 plus juga, tetapi yang paling rendah punya rating lah. Oke juga lah, sebab ini budget punya power supply. Dan ini kalau kamu nampak ialah non-modular lah, sebab dia punya wire-wire semua bersambung dengan power supply. Dan kenapa saya pilih ini power supply? Sebab satu, dia punya price and dia punya wattage lah, dan dia punya wattage pula 650, dan dia punya price pula dia lebih rendah berbanding yang brand yang lain. Dan Aigo ni saya pernah guna, memang saya punya build yang masa punya previous build semua kebanyakannya saya guna Aigo punya power supply lah. Dulu pun saya punya personal PC saya pun menggunakan Aigo punya brand, bukan ini punya model lah, saya punya model lain tuh yang 80 plus bronze, tapi ini saya pernah guna di saya punya build yang RM2000 kalau saya tidak silap. Dan satu lagi kenapa saya suka ini power supply ialah dia punya wire. Kalau kamu tengok betul di sini punya wire ialah braided. Memang rare lah kamu akan nampak kabel-kabel yang sudah kena braided within this price range. Sebab kebanyakan budget punya power supply dong tidak kisah pasal dia punya kabel, tapi ini dia braided. Dan saya pilih warna putih sebab masa saya beli ni warna hitam sold out. Jadi warna putih saja. Saya tahu sekarang mungkin ada sudah, tapi harap nanti kalau sudah cucuk semua nampak cantik juga lah dalam dia punya casing ni yang kabel-kabel warna putih ini. Alright, jadi kita punya komponen semua sudah di dalam kita punya casing, kecuali untuk satu, yaitu kita punya GPU. Jadi mari kita unbox GPU kita. Alright, jadi untuk GPU pula, saya rasa kamu akan satu, rasa keliru, dua, rasa kecewa. Kerana yang saya pilih ni lah. Jadi kejap saya unbox dulu dan baru kamu tahu lah apa saya cakap. Guys, jadi di tangan saya ni ialah GPU daripada AMD, yaitu RX 5700 XT. Dan kenapa saya cakap tadi kecewa dan juga keliru, sebab ini GPU ialah GPU lama. Ini keluar kalau saya tidak silap di tahun 2018 ataupun 17. Saya ingat, saya taruh sini bila dia kena rilis. Tapi untuk ini budget yang kita sekarang ni, yang kita punya sistem 2400, kita boleh kasih masuk GPU yang lagi padu dan juga yang brand new. Ini second hand nih guys. Ini ialah GPU second. Dia bukan brand new. Kita punya build nih, ini saja yang second hand. Dan kenapa saya pilih ini? Sebab satu, ini je yang boleh kasih masuk dalam budget. Dua, sebab kita guna M5 punya platform. Kalau kita guna motherboard dan juga CPU daripada platform M4, kita boleh kasih masuk GPU yang baru, yaitu yang paling max kita boleh kasih masuk ialah RX 7600, yaitu GPU yang brand new dan juga performance yang lagi bagus berbanding yang ini. Disebabkan kita guna M5 platform, kita tidak boleh kasih masuk GPU yang brand new, terutamanya yang lagi padu lah. Kita punya CPU ialah M5. Jadi kalau M5 kita perlu juga motherboard yang support M5 punya CPU lah, yaitu yang ini kita guna nih, yang A620. Itu pun harga dia mahal sudah 300 lebih. Dan kita punya CPU pun sama juga, lebih mahal banding kalau kita beli Ryzen 5 5500. Dan untuk kita menggunakan CPU, kita juga memerlukan DDR5. Macam saya cakap tadi, DDR5 punya RAM lagi mahal berbanding DDR4. Non to mention, sekarang punya harga punya RAM lagi mahal. Jadi saya tidak tahu macam mana pricing kalau kamu beli sekarang, mungkin memang ada tinggi sedikit berbanding yang final budget untuk ini video. Jadi itu yang kamu perlu keep in mind lah. Dan satu lagi, saya guna PCIe Gen 4 punya SSD, yaitu lebih mahal berbanding PCIe Gen 3. Dan itulah sebab kenapa tidak dapat beli RX 7600. Kalau saya guna M4, memang saya boleh beli itu GPU. Tetapi saya lebih pentingkan upgrade part berbanding macam yang terus adalah horsepower. Sebab dengan ini punya motherboard, kita boleh kasih upgrade ke Ryzen 9000. Berbanding kalau kita pergi M4 kita hanya boleh upgrade pergi 5000 je. Itu paling max. Jadi untuk ini configuration punya PC, kita boleh guna ini maybe paling max 10 years ataupun more than 10 years lah, sebab kita boleh upgrade dia punya CPU biarpun motherboard kita ni yang entry level. Dan dia punya performance pun boleh lah. Kalau kamu tengok ini chart ni yang daripada Tom's Hardware, bukanlah dia tinggi, bukanlah dia punya high performance, tetapi dia macam yang tinggi daripada yang competition yang lain. Jadi that's why saya pilih ini. Alright, jadi kita punya PC sudah siap, semua sudah saya kasih pasang. Tapi sekarang saya mau kasih connect dia punya kabel jelas. Sebelum naik connect dia punya power supply, dia punya I/O port semua. Dan lepas saya sudah buat tu semua, kita pergi B-roll. Jadi B-roll in 1, 2, 3.
Alright, jadi sekarang kita di part conclusion. Jadi pertama kali saya mau cakap dulu tentang kita punya budget. Jadi budget overall untuk ini video, untuk ini sistem ialah RM2.383 dan 38 sen. Dan budget ini termasuklah kita punya shipping fee, tax, dan saya ada guna juga voucher. Jadi itu 3 lah. Jadi itu kita punya budget. Sekarang saya mau cakap dulu pasal kita punya PC lah. Jadi pertama kali kita punya performance. Jadi kamu sudah nampak kan yang 3 game yang kita main tadi itu, yang Outer Worlds 2, Cyberpunk, dan juga Elden Ring. Dan saya akan terus terang memang dia punya performance sangat-sangat bagus lah. Kita boleh nampak di 3 game itu semua kita dapat FPS yang tinggi, which is above 60 FPS. Dan semua itu game ialah high settings. Yang first game je lah yang high settings, iaitu yang Outer Worlds. Yang Cyberpunk dan juga Elden Ring saya kasih max settings. Biarpun max settings kita boleh masih dapat around 90 to 80 FPS untuk Cyberpunk. Untuk Elden Ring pula dia memang stuck at 60 FPS lah, sebab itu game memang macam itu. Tapi untuk the
The Outer Worlds. Itu game tuh ialah game yang baru, dimana dia baru kena rilis di antara ini bulan ataupun last month, saya lupa sudah, tapi itu game baru. Dan biarpun kita punya GPU ni GPU yang kena rilis di tahun 2019, ini sistem kita punya PC masih lagi boleh angkat itu game dengan settings yang high dan dapat produce FPS yang tinggi. Dan seterusnya saya mau cakap pasal kita punya configuration, spek configuration untuk kita punya PC. Jadi kita punya PC ini semua brand new kecuali kita punya GPU. GPU kita aja yang use. Jadi itu mungkin ada yang kamu tidak berapa selesa beli yang use GPU, jadi saya ada kasih link juga lah di bawah apa-apa yang brand new, tapi kamu akan dapat performance yang ada rendah sedikit lah banding yang 5700 XT yang saya guna dalam PC ini. Tapi untuk sistem yang lain tu macam kita punya CPU, motherboard, kita punya RAM, kita punya SSD, for the price memang sangat-sangat bagus. Sebab satu, kita punya upgrade part yang tinggi. Kita boleh, macam saya cakap tadi, kita boleh guna Ryzen 9000 sama 8000. Jadi for future proof sangat-sangat bagus lah untuk kita punya sistem ni. Untuk GPU pula, GPU kita maybe untuk sekarang mungkin kamu boleh guna ini GPU maybe 2 tahun ataupun 3 tahun lagi, sebab game-game sekarang memang memerlukan GPU yang lebih tinggi dan juga VRAM yang lebih banyak. Kita punya GPU ni hanya ada 8GB of VRAM, dan untuk game-game biasa, game e-sport begitu memang cukup lah. Tapi kalau kita main game macam AAA game begitu yang memang yang baru punya, ini GPU akan struggle. Tapi for e-sport ataupun game casual begitu, ini GPU masih oke lah. Jadi ini PC sangat bagus lah untuk kamu yang mau main AAA game tapi dengan budget yang tidak terlalu tinggi. Alright, jadi itu je untuk video hari ini. Jadi kalau kamu enjoy ini video, macam biasa kamu boleh like, kamu boleh komen, dan kamu boleh subscribe. So, thank you for watching and jumpa kamu di next video. Bye. Pelan-pelan kamu.